استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah, Tuan Imam, Al-Afadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni diberikan peluang kesempatan untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dipilih olehnya untuk kita berada dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, dan kita insya-Allah akan membicarakan tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah sirah junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan buat kita semua dan juga seluruh ahli keluarga kita, kemuliaan di dunia dan juga di hari akhirat kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kita selawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 384 pada tajuk strategi politik di pihak Quraisy. Strategi politik di pihak Quraisy. Ini di antara kisah sebelum terjadinya peperangan ataupun sebelum tercetusnya peperangan di medan Uhud. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy sebelum tercetusnya ataupun terjadinya peperangan, selain daripada strategi yang mereka lakukan, antaranya yang telah kita bincangkan, provokasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan agar supaya Bani Abduddar terus memegang bendera bagi pihak musyrikin Quraisy. Kerana Abu Sufyan dia menyaksikan ataupun melihat saat di peperangan Badar Al-Kubra seorang demi seorang, mereka yang menjadi orang yang memegang bendera itu tewas, dibunuh oleh orang-orang Islam. Jadi Abu Sufyan pada saat dalam peperangan Uhud dilakukan provokasi seolah-olah nak menyatakan bahawasanya Bani Abduddar itu tidak layak sebagai pemegang bendera. Tetapi Bani Abduddar ni dirasa tercabar kerana posisi pemegang bendera ini ianya adalah sesuatu yang telah diputuskan turun-temurun daripada sejak zaman Abduddar bin Qusay bin Kilab, daripada moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dah lama dah diputuskan. Jadi sebab itulah mereka terus bertegas untuk supaya sebagai pemegang bendera ni biarlah daripada kalangan Bani Abduddar. Sebenarnya sememangnya Abu Sufyan berkehendakkan mereka ni yang terus memegang bendera. Sebab siapa sahaja yang pegang bendera dia akan jadi target utama. Sememangnya dalam kisah sirah nanti bila tercetus sahaja peperangan, seorang demi seorang pemegang bendera ni mati. Bahkan dikatakan sampai belas orang pegang, belah-belah mati. Itu hebatnya tentera muslimin. Seterusnya antara strategi mereka ni, orang-orang musyrikin Quraisy, di saat-saat hampir bermulanya peperangan, pihak Quraisy cuba menimbulkan
Tuan-tuan, dia nak cari kelemahan orang Islam ni, nak kalahkan dia, iaitulah dengan cara supaya orang Islam ni dia berpecah. Kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sememangnya bilangan orang Islam tak adalah seramai macam mana hari ini, tuan-tuan. Tapi kerana kesatuan, kerana bersatunya orang-orang Islam pada saat ketika itu, Nabi SAW pesan, Nabi SAW sangat tegaskan berkenaan tentang kesatuan ini sejak baginda Nabi SAW tiba di bumi Madinah Al-Munawwarah lagi. Jadi yang bab ni sahabat-sahabat pegang teguh, tuan-tuan. Pegang teguh, disitulah kekuatan orang Islam. Bila mana orang Islam itu dia bersatu. Hari ini bilangannya ramai, tapi tak kuat. Antaranya kerana orang Islam ni berpecah. Itu jawapan dia lah. Sebab berpecah. Jadi pada saat ketika hampir-hampir bermulanya peperangan, orang musyrikin Quraisy cuba pecahkan orang Islam. Cuba pecahkan antara apa? Antara orang Mekah dan juga orang Madinah Al-Munawwarah, Muhajirin, dan satu lagi golongan Ansar. Nabi SAW gelar Muhajirin, Ansar, dan ini Islam, Muslimin, orang Islam satu. Tak ada beza-beza, tak ada orang Mekah, tak ada orang Madinah, sama satu. Nabi SAW tegaskan, Nabi SAW didik sahabat-sahabat ini dengan ukhuwah. Quran sebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang Islam ni bersaudara. Orang Islam ni bersaudara, tuan-tuan. Saudara orang Islam ni. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, dia bersaudara. Subhanallah, itu hebatnya kekuatan ukhuwah Islamiyah. Sehingga Nabi SAW juga bersabda, seseorang yang dia bersaudara ataupun dia berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sayang saudaranya itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tiada naungan melainkan naungan dia pada hari akhirat kelak. Punyalah besarnya, hebatnya bila mana kita ni berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nak dijadikan oleh orang musyrikin ni, biar orang Islam ni berpecah, biar lemah. Bila berpecah, lemah. Lalu Abu Sufyan mengutuskan utusannya kepada orang-orang Ansar, berteriak kepada mereka. Dia hantar orang pergi jumpa dengan orang Ansar. Bila sebut orang Ansar, maknanya orang Madinah. Jadi kalau ikut isu asal kan, yang ada masalah ni orang Mekah kan, orang Quraisy dengan orang Mekah lah yang berhijrah. Kan, kalau dalam istilah katanya adik-beradik dia lah, saudara mara dia lah. Jadi orang Ansar ni, orang Madinah ni tolong orang-orang Islam ni saat ketika mana orang-orang Mekah dalam kesusahan, ditindas di bumi Mekah kan, lama ditindas, bahkan termasuk yang ditindas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada konfliknya maknanya orang Mekah dengan orang Mekah. Tapi kerana semangat iman, ini iman, orang-orang Madinah Al-Munawwarah menghulurkan bantuan. Subhanallah, dia tak pedulilah risiko ke apa. Sememangnya kalau mereka memberikan pertolongan, mereka juga bermakna bermusuh dengan orang-orang Mekah, tapi dia tak pedulikan tentang risiko. Maka dihulurkan bantuan dulu, bai'ah dengan Nabi. Itu yang jadi bai'atul Aqabah pertama, bai'atul Aqabah yang kedua. Siap suruh Nabi SAW berhijrah, sahabat-sahabat berhijrahlah ke Madinah. Subhanallah, itu sejarah dia. Jadi
kalau nak diikutkan seolah-olah macam tak ada apa-apalah masalah dengan orang Mekah. Orang Madinah ni maknanya tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa konflik. Yang adanya dengan orang-orang Mekah. Cuma masalahnya kerana masalahnya itu dengan orang-orang Mekah, yang orang Mekah itu orang-orang yang beriman, dan kerana iman itulah mereka turut serta bersama dalam masalah, dalam konflik tersebut. Maknanya tak sesekali membiarkan saudara-saudara itu mereka sahaja dalam keadaan bermasalah. Ini hebatnya orang-orang Ansar. Sampai turun perang pun turut serta dalam misi peperangan. Jadi dihantar oleh Abu Sufyan kepada orang-orang Ansar, utusan dia lah kan, pergi kepada orang Ansar sambil berteriak kepada mereka. Katanya wakil daripada Abu Sufyan ini, biarkan perhitungan kami dengan adik-beradik kami. Kami akan membiarkan kamu kerana kami tidak ada apa-apa urusan untuk memerangi kamu. Percubaan dia. Katanya tak ada apa-apa, kami tak ada apa-apa masalah dengan kamu. Kalau kamu biarkan mereka, kami biarkan kamu. Kami tak ada apa-apa urusan dengan kamu. Jadi ini percubaan. Percubaan yang sangat dangkal yang cuba dilakukan oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai ke hari ini, tuan-tuan. Sama juga kan, yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam ni agar supaya orang-orang Islam ni dia kena rasa masing-masing dengan urusan masing-masing. Palestinnya, Gazahnya. Jangan ada orang Islam tolong, kamu tak ada apa-apa masalah kan. Jadi negara lainnya dah dipecah-pecahkan. Maknanya dalam hal itu sememangnya musuh Islam ni dia telah berjaya, tuan-tuan. Sampai orang Islam yang lain buat tak tahu semua. Hanya mampu berdoa semata. Bahkan kekejaman tu dah semakin dahsyat kan, yang dilakukan oleh Zionis di bumi Palestin. Bukan kecil-kecil anak punya keganasan ni kan, orang yang tak bersalah telah dibunuh, dan melebihi daripada angka puluhan ribu, 40 ribu kan, 40. Tuan-tuan muslimin pada jemaah sekalian, walhal mereka itu saudara kita kan, adakah kita sanggup membiarkan saudara mara kita, adik-beradik kita lah, kalau dalam istilahnya adik-beradik kandung kita, tuan-tuan kan, berada dalam bahaya? Adakah kita sanggup? Jangankan kata nak bagi adik-beradik, bila tahu ada seorang rakyat Malaysia pun, kita tahu duduk bumi Gaza, kita rasa tak boleh biar, kita kena tolong dia. Macam tu rasa. Rasa kemalaysiaan tu ada. Ada rasa tu, alhamdulillah. Yang rasa sama-sama iman tu yang belum tahapnya lagi lah, wallahu alam kan. Tapi rasa semangat Malaysia tu ada, alhamdulillah kan. Semasa saat ketika mana dibom tu ada rakyat Malaysia dalam tu kan. Risau satu Malaysia macam mana, alhamdulillah dapat dikeluarkan kan. Jadi yang itu kita rasa risau. Tapi saudara mara yang lain pun sepatutnya kita risau sama juga. Sepatutnya. Kita tak perlu rasakan kita ni hanya dengan orang Malaysia saja kan. Bahkan dengan sesama saudara kita yang lain. Sebab Quran sebut jelas, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kan, bukan hanya satu ni, orang beriman, ikhwah, itu bersaudara. Allahu Akbar. Jadi percubaan ini disebutkan sebagai percubaan yang sungguh dangkal. Sungguh dangkal percubaan yang sebegini untuk berhadapan dengan keimanan yang tak dapat diruntuhkan oleh gunung ganang sekalipun. Orang-orang Ansar menolak keras tawaran itu dan membalasnya dengan kata-kata yang pedih. Langsung, maknanya sedikit pun tidak mempengaruhi orang-orang Ansar kerana iman, semangat keimanan.
Jadi macam adik-beradik. Kalau ada masalah dengan adik-beradik kita, kita pun turut sama ada masalah. Macam itulah istilah tu ukhuwah. Kalau orang tu ada masalah dengan ibu ayah kita, sudah tentu kita pun sebenarnya turut serta dalam masalah itu. Maknanya bukannya kita asing-asing, tak kan? Itu masalah ayah, itu masalah ibu, tak ada, kita tak biar macam tu. Itu masalah abang, lantak dia lah, kita tak biar macam tu. Melainkan kita berusaha bersama-sama menghadapi dan juga menyelesaikan masalah tersebut. Inilah yang telah dibawakan dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga kan percubaan tu gagal, tak dapat. Baik, kemudiannya ada percubaan yang kedua. Saat pertempuran semakin hampir, kedua-dua pihak mula menghampiri antara satu sama lain. Dah dekat-dekat dah ni, kan, dekat perang dah ni. Walaupun dah lama dah kita baca daripada awal tajuk tu, kan, dah berbulan-bulan dah tak perang-perang lagi. Ni dekat dah ni, insya-Allah, kan. Lalu pihak Quraisy cuba melakukan satu lagi percubaan dengan tujuan yang sama seperti percubaan awal tadi. Maknanya kali kedua dia buat juga, dia cuba lagi. Yang tadi tu dah gagal. Percubaan apa? Nak supaya orang Islam ni berpecah, supaya yang Ansar merasakan mereka tak ada apa-apa urusan, tak ada apa-apa masalah dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang cuma ada masalahnya hanya orang-orang Mekah, orang-orang yang beriman daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Lalu keluarlah seorang pengkhianat yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Nama macam sedap dah, tapi ujung dia tu ada al tu, Al-Fasiq. Kan, Al-Punah, kalau bahasa Melayu punah, Fasiq, kan, rosak binasa, Fasiq. Nama sebenarnya ialah Abdu Amru bin Saifi, dan dia dipanggil dengan panggilan Ar-Rahib. Asalnya namanya Abu Amir Ar-Rahib, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan Al-Fasiq. Memang dia seorang pengkhianat. Nabi SAW sampai gelar sebagai Al-Fasiq. Kalau gelaran daripada Nabi, siap sedia, siap sedialah dengan kemusnahan dan juga malapetaka. Dia ialah ketua orang Aus semasa jahiliyah. Apabila Islam datang, dia menentangnya dan menyatakan penentangan terbuka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Semasa jahiliyah dia ketua kepada kabilah Aus. Dekat Madinah kan ada Aus, ada Khazraj. Aus Khazraj ni sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam telah menyatu padukan mereka, Aus dan juga Khazraj. Bila Nabi SAW tiba di Madinah, Abu Amir Al-Fasiq ini dia menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia menentang, bahkan penentangan yang keras pada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keadaan ramai orang di Madinah ni support Nabi, sokong Nabi, ajak Nabi SAW berhijrah, tapi dia antara salah satunya yang menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia juga penentang, tapi akhirnya masuk Islam dan jadi orang munafik. Lantas dia keluar daripada bumi Madinah dan pergi kepada pihak Quraisy, mengapi-apikan mereka supaya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berjanji kepada pihak Quraisy bahawa jika kaumnya melihatnya, maka mereka akan mematuhi dan juga mengikutinya.
Dialah orang pertama yang keluar menghadapi tentera muslimin bersama sekumpulan orang-orang Habasyah dan beberapa orang hamba di Mekah. Dan apabila dia keluar, sebab dia menyatakan bahawasanya dulu dia adalah pemimpin Aus, dia tentang dakwah Nabi SAW di Madinah. Maknanya sebelum Nabi SAW berhijrah tu, dia ada pengikut dia, dia pemimpin, jadi ada pengikut dia. Jadi bila Nabi SAW datang, dia pergi ke Mekah. Kerana apa? Kerana menentang dakwah Nabi SAW. Maka Nabi SAW gelar dia sebagai Al-Fasiq. Jadi sebelum tercetusnya peperangan, dia cuba untuk mengajak orang-orang Aus ni, sebab dia dulu bekas pemimpin Aus. Jadi cuba dia mengajak orang-orang Aus ini supaya keluar ataupun tidak bersama dengan tentera Nabi SAW. Apabila dia keluar ke hadapan, dia pun memanggil kaumnya dan memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Hai sekalian orang Aus, aku ini Abu Amir." Maknanya dia dah nak cuba percubaan untuk supaya orang-orang Aus ni mendengar apa yang bakal disampaikan olehnya. Ialah dulu dia pemimpin, dia memimpin Bani Auf. Tetapi orang-orang Aus menjawab, "Mudah-mudahan Allah tidak selamatkan kamu, hai Al-Fasiq." Kata orang-orang Aus, semoga Allah tidak selamatkan kamu. Kata orang-orang Aus kepada Abu Amir ini. Lantas dia pun berkata, "Kaumku telah menempah padah setelah ketiadaanku." Setelah perang bermula, dia memerangi kaumnya dengan sangat hebat dan melontarkan batu-batu ke arah mereka. Diingatkan dan disangkakan bahawasanya orang-orang Aus ni ada lagi daripada kalangan mereka yang merupakan pengikut dia. Dia dulu memimpin, tiba-tiba baru bersuara je orang-orang Aus, awal-awal lagi sebut, "Semoga Allah Taala tidak selamatkan kamu, wahai Abul Fasiq." Awal-awal lagi dah tolak. Terus dia marah. Itu sebab bila saat tercetusnya peperangan, dia serang orang-orang Aus dengan begitu hebat sekali. Begitulah bagaimana gagalnya orang-orang Quraisy dalam percubaan kedua untuk mengoyak kesatuan di barisan orang-orang yang beriman. Gagal dua kali. Maknanya hatta 3 kali percubaan pun insya-Allah gagal. Bahkan lebih daripada itu pun takkan mereka ni berjaya, kerana inilah ukhuwah yang telah dibentuk dan ditarbiyah oleh Nabi SAW. Dan sememangnya pelajaran yang besarnya kepada orang Islam hari ini, tuan-tuan. Orang Islam kita ni macam mana sekalipun nak diberikan kemenangan, agar dianugerahkan kekuatan, tak dapat tidak mesti kena bersatu. Tak boleh pecah, tak boleh pecah. Quran sebut jelas, wala tafarraqu, jangan pecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, pegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kamu berpecah belah. Quran sebut jelas. Jadi yang ini yang mungkin belum lagi kita ni pada hari ini dianugerahkan kemenangan. Sebab apa? Saat ketika ni masih lagi orang Islam ni dia berpecah-pecah. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, usaha yang mereka jalankan hanya menampakkan betapa ketakutan yang sedang menyelubungi diri mereka terhadap kehebatan orang-orang Islam. Padahal bilangan mereka berlipat kali ganda daripada bilangan keanggotaan tentera Islam. Bilangannya itu lebih ramai.
Orang Islam asalnya 1,000 orang je, mereka 3,000. Kemudian tarik diri 300 orang, tinggal 700. Pun takut juga. Takut juga pihak musuh ni. Subhanallah, bayangkan 3,000 nak berhadapan cuma dengan 700. Yang mereka 3,000 ni cukup dengan kelengkapan, kelengkapan perang. Ramai orang kelengkapan perang lagi. Tiba-tiba masa nak perang tu rasa takut. Nak perang tu rasa gentar dalam hati mereka. Walaupun yang bakal mereka berhadapan ni cuma bilangannya 700 orang. Ini menggambarkan kekuatan, tuan-tuan. Jadi orang Islam selain daripada iman yang benar, begitu juga yang kedua tadi kita sebut ukhuwah. Bila bersatu, jadi memang orang musuh ni pun takut. Walaupun bilangan tentera Islam tu sedikit, tapi bila bersatunya orang Islam ni, maka di sanalah menggambarkan dan menunjukkan betapa orang Islam ni adalah orang yang kuat. Subhanallah. Begitu juga kelengkapan mereka juga menandingi kelengkapan tentera Islam. Bilangan ramai, kelengkapan pun hebat, tapi takut. Maka sebab itulah mereka berusaha untuk supaya orang-orang Islam ni dapat dipecah-pecahkan, tapi semua tu gagal. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudiannya pada tajuk wanita Quraisy mengorbankan semangat, sebelum tajuk permulaan tercetusnya peperangan. Wanita-wanita Quraisy mula memainkan peranannya dalam peperangan tersebut. Ni pihak musyrikin lah, bukan pihak orang Islam, pihak musyrikin. Sebab orang musyrikin ni, orang Mekah ni bukan lelaki sahaja yang turut serta dalam peperangan, dia bawa sekali wanita-wanita. Tapi wanita ni dia bukan berperang lah, tuan-tuan. Kerja dia untuk kobarkan semangat. Dia duduk belakang sekali, dia duduk barisan paling belakang. Jadi bawa wanita tengah perang, dia punya naik syekh lain sikit barangkali, dia hayun pula dengan lagu-lagu yang memberikan semangat. Jadi itu semua untuk apa? Untuk berjuang dengan lebih bersemangat. Jadi wanita-wanita Quraisy ni memainkan peranannya. Mereka hadir dan diketuai oleh Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Hindun binti Utbah ni dia memang antara yang pada saat ketika ini sangat benci kepada Nabi SAW. Bahkan dia pun target supaya Sayyidina Hamzah itu dapat dibunuh. Dia lah orang yang telah mengupah seorang daripada hamba yang diberi nama Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dia jadi ketua dia. Mereka berlegar di sekitar barisan tentera sambil memalu gendang untuk membangkitkan semangat juang orang-orang lelaki, serta mengembalikan ingatan terhadap jago-jago mereka. Mereka membangkitkan semangat pejuang, sama ada yang membawa tombak, sama ada yang membawa pedang, ataupun yang membawa panah. Ada daripada kalangan mereka yang bawa tombak, itu Wahsy berkulit hitam, memang dia datang situ dengan tombak dia, memang pakar, melepaskan tombak tepat. Kalau hari ini mungkin kita boleh sebut sniper. Ni golongan ataupun perempuan-perempuan ni, wanita-wanita Quraisy ni bagi semangat kat semua ni. Yang pegang panahnya, yang bawa tombaknya, yang bawa pedangnya. Ada kalanya mereka turut menunjukkan kata-kata semangat kepada barisan pemegang bendera dengan menyebutkan, ayuhlah Bani Abduddar, ayuhlah pengawal barisan belakang. Ni dah diterjemah lah. Kalau ikutkan dia ada bait-bait syair dia, bait-bait syair ni macam nasyid, tuan-tuan, didendangkan, kemudiannya yang depan tu bersemangat lah. Ada orang Melayu pun sebenarnya ada lagu dia, lagu untuk pejuang-pejuang ni ada, untuk semangat.
Kan? Memang mungkin kan yang pada saat ketika ini kan wanita-wanita itu didatangkan untuk memberikan semangat, didendangkan lagu-lagu. Jadi yang disebutkan antaranya dalam terjemahannya, ayuhlah Bani Abdul Dar, ayuhlah pengawal barisan belakang, libaskan pedang yang tajam. Sesekali mereka membangkitkan semangat semua anggota supaya berperang dengan mendendangkan nasyid. Jika kamu maju, kami peluk. Kami lentangkan bantal yang empuk. Jika kamu mundur, berpisahlah kita. Perpisahan tanpa rindu dendam. Jadi lagu-lagu ni dimainkan, menyebabkan orang-orang yang depan ni bersemangat, kan? Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, sehingga akhirnya tercetuslah peperangan. Jadi insya-Allah yang bab ni, tajuk ni kita akan cuba bicarakan dan juga sambung lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk malam ni cukuplah sekadar itu dahulu. Yang baik dari Allah, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.